Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana yang namanya bebas dari wabak COVID-19 tu ya? Ini kita mendapat khabar bahawa New Zealand telah mengisytiharkan bahawa negaranya bebas daripada wabak COVID-19 ni ya. Sebelum meneruskan tontonan video ini, sila subscribe, like, share dan komen. New Zealand coronavirus, total case dia adalah 1504 dengan kematian sebanyak 22 dan yang sembuh 1474 ya. Penduduk di New Zealand ni lebih kurangnya 5 juta lah ya. Ya, New Zealand telah mengisytiharkan bahawa negaranya bebas daripada wabak COVID-19 ni. Cuba kita teliti graf-graf yang berkaitan dengan negara New Zealand ni ya. Bagaimana pertanda yang menunjukkan bahawa sesebuah negara itu telah bebas daripada wabak coronavirus ni ya. Mungkin ini nanti boleh kita jadikan panduan untuk negara kita, di mana sekiranya kita boleh mengisytiharkan yang negara kita ini bebas daripada wabak coronavirus ni. Jadi pertama kita lihat dia punya daily new case, case baru setiap harinya. Jadi lebih kurangnya tu di New Zealand bermulanya kes di sana tu lebih kurangnya pertengahan Mac. Kemudian kesnya menaik, lepas tu dia buat lockdown dan kemudian menurun dan sehingga pada hujung April. Pada hujung April, kes baru di New Zealand telah menyusut sangat banyak ya. Jadi macam dah tak ada lah. Jadi bila kita lihat kepada total case ya, dia flatten dah, mencapai kepada hujung-hujung ya, minggu ketiga April tu dia dah flatten. Jumlah kematian juga pada awal Mei tu dia sudah tak ada lagi kematian. Jadi bila gitu kita lihat active case dia, graf active case dia menaik lepas tu menurun dan sekarang sangat sikit lah, maknanya tu di bawah daripada bawah daripada 50 lah. Jadi kesnya, jadi kalau kita lihat graf dia tu datar, naik, menurun, cantik je dia imbang macam tu. Jadi ini rupanya yang dikatakan sebagai sebuah negara itu bebas daripada wabak coronavirus. Jadi pertanda key point dia tu grafnya adalah active case. Kemudian kita lihat kepada graf-graf yang lain sebagai graf sampingan untuk membantu. Bila kita lihat jumlah test yang dilakukan oleh negara New Zealand berbanding dengan kita di penghujung ni, sekira-kiranya kita tu at par lah dengan New Zealand ni. Memang pada peringkat awalnya tu di sini ni New Zealand lebih banyak membuat test lah berbanding dengan kita. Tapi di peringkat sini ni pertengahannya ni kan kita tu dah at par lah dengan dia. Jadi maknanya memang dia mempunyai keupayaan untuk membuat ujian berapa ni 1000 lebih 2000 3000 kes ujian sehari pada peringkat awal ni lagi sedangkan kita baru ratusan sahaja pada kita sebut Lagi negara lain yang dikatakan telah pun bebas daripada wabak coronavirus ni adalah China. Jadi kalau kita lihat China ni memanglah dia daripada bulan Januari lagi sehingga pada akhir Februari. Ni zon dia daripada minggu ketiga Januari sampai kepada awal akhir Februari lah. Tu kes dia tu kan menaik lepas tu menurun. Jadi kalau kita lihat dekat sini ni active case dia menaik lepas tu menurun dan sekarang seolah-olahnya macam dah tak ada lah kes aktif di sana di China. Ini yang namanya negara sebuah negara tu bebas daripada coronavirus wabak je lah jadi kita tengok pula ni South Korea. South Korea macam mana pula ni kan ni kes dia bermula daripada minggu ketiga bulan Februari, naik lepas tu turun lepas tu tahan macam itulah sampai maknanya sampai pertengahan April tu dia lepas daripada situ tu dia dah agak
Mana minggu ketiga April tu dia dah tak berapa lah kesnya, dah boleh sangat rendah. Jadi kalau kita tengok aktif kes dia ni, dia menaik lepas tu menurun. Sekarang ni lebih kurangnya sekitar dalam berapa tu, 600 ke gitulah aktif kesnya tu. Jadi kalau dah sampai kepada 600 gitu tu, tu dah bolehlah dikatakan sebagai apa tu, yang sebelumnya tu dia sampai berapa tu, 7,000 kes aktifnya tu kan sekarang dah tinggal okey ambil 700, maknanya 10% daripada peak dia tu kan. Yang macam tu maka negara tersebut boleh dikatakan sebagai apa ni lah, bebas daripada wabak coronavirus ni. Ini kita buat bandingan dari segi ujian test yang dilakukan South Korea dengan Malaysia. Pada peringkat ujungnya ni kita epa dengan dia lah. Memanglah peringkat awalnya ni dia agak lebih tinggi sedikit lah berbanding dengan kita. Tapi ini logarithmic scale, bukan scale biasa jadi dia lebih tinggi dari kita lah. Kemudian kita meningkatkan keupayaan ujian dan akhirnya kita mengatasi lebih banyak ujian yang kita lakukan. Ini pula kes Thailand, jiran kita lah. Jiran kita ni dia bermula daripada minggu pertama bulan Mac, naik lepas tu menurun. Minggu pertama Mei dia dah langsai lah, maknanya kes tu baru dia tu sangat sedikit, maknanya dia 2 bulan tempoh dia tu 2 bulan betul, lebih kurangnya 2 bulan dia selesai, dapat menyelesaikan. Dan kalau kita tengok dekat sini ni, kawasan sini kan, dia punya recovery lebih tinggi berbanding ni kes. Itu yang dia dapat menurunkan kes aktif ni begitu drastik sekali ni turunnya ni kan. Sekarang ni dah mendata. Jadi lebih kurangnya tu dia lebih kurang pada sekitar peak dia lebih kurang 1,500. Sekarang ni lebih kurang dalam berapalah gitu, 150 gitu kan. Jadi maknanya 10% jugalah kat sini ni kan seolah-olah ni kita boleh ambil apa ni, kalau kita sudah dapat 10% daripada peaknya ni kan maknanya tu kita dah kira selamat lah, bolehlah aku nak dikatakan sebagai kita bebas daripada wabak COVID-19 ni. Tu dah 2 negara ni kita ambil tengoknya macam 10% kan daripada peak. Ini tu Switzerland ni dia lebih kurangnya bermula daripada Mac dan pertengahan Mei dia dah, jadi Mac, April 2 bulan setengah. Jadi daripada awal Mac ni sampai pertengahan Mei ni dia dapat apa ni, menurunkan kesnya lah ni ataupun tak banyak lah kes baru. Pada pertengahan Mei ni dia dah tak banyak kes baru lah. Itu yang dia dapat flattenkan sini ni. Jadi dia pada satu ketika tu lebih kurangnya dalam berapa ni 14,000 sekarang ni ada tak? Bolehlah katakan dia, tapi dia ni bawah daripada 1,400 kan. Kalau 10% kan 14,000, 10%-nya 1,400 lebih kurang kat sini. Maknanya dia dah bawah daripada 10% peak lah. Ni Switzerland nanti yang dah boleh lah dikatakan dia ni sudah bebas daripada wabak. Ni jumlah test yang dilakukannya. Peringkat akhirnya kita lebih tinggi daripada Switzerland ni kalau nak tengok. Ni ujian ni, jumlah ujian per hari. Tu dia. Jadi memang peringkat awalnya tu kan. Ni peringkat awalnya pun kita lebih tinggi kalau banding dengan Switzerland ni. Jadi kita banyak lebih tinggi. Lebih banyak lah kita buat ujian berbanding dengan Switzerland, negara yang maju lah nak dikirakan kan. Jadi ni kalau kita ambil kesimpulan daripada negara-negara yang boleh dikatakan sebagai sudah bebas daripada wabak coronavirus ni, pertama tadi New Zealand ni bentuknya aktif kes dia. Ni China ni bentuknya aktif kes dia. Ni Thailand cantik bentuknya macam ni. Ni South Korea macam ni rupa dia. Switzerland macam ni. Inilah matlamat kita bentukan yang macam ni yang kita ingin hujungnya negara kita capai dari segi aktif kesnya. Maknanya orang yang sakit lah, jumlah orang yang masih sakit. Tu aktif kes ni maksudnya yang masih sakit lah. Jadi dia tu nak cari dia ni, maknanya tu jumlah kes tolak dengan yang mati dengan tolak dengan yang sembuh. Jadi aktif kes lah.
Yang masih sakit lah maksudnya kan. Jadi macam ni lah bentuk yang kita harapkan kita capai nanti. Tak tahu berapa lama lagi kita boleh capai bentuk-bentuk yang macam ni. Jadi ini kita total confirm case kita nak buat bandingan lah. Ni tadi kan New Zealand, Thailand, Malaysia, South Korea, Switzerland, China, Kanada ni. Ni kalau kita tengok dekat sini China ya yang awal. Kes di China yang terawal ni kan dia mula menaik dekat sini. Lepas tu kes macam South Korea. Ini kira macam kelompok kedua selepas daripada China adalah ni lebih kurangnya pada hujung Februari. China ni minggu ketiga Januari yang dia naik mendadak ni. Kemudian pada hujung Februari atau awal Mac ni negara-negara seperti South Korea, Iran, Itali tu dia mula dekat sini. Kemudian baru kita. Switzerland sebenarnya masuk kita lah. Kemudiannya tu maknanya tu pertengahan Mac. Pertengahan Mac tu kita mula menaik tinggi sikit. Macam itulah Kanada, Switzerland, semua ni New Zealand, Thailand semua ni lebih kurang je sama, lebih kurang timenya. Maknanya tu ini zon yang ketiga lah, kelompok yang ketiga. Jadi seolah-olahnya sini. Jadi kita ni yang terkemudian lah. Okey. Ini pula Norway. Norway ni pelik sikit. Itu pun tak tahu macam mana boleh active case dia tiba-tiba mendadak menurun macam ni. Tak tahu pula apa sebabnya boleh tiba-tiba kat sini ni lebih kurangnya 7,500 orang yang active case tiba-tiba jatuh tinggal berapa gitu ajalah. Ratus-ratus saja. Apa sebenarnya yang berlaku di sini kita tak dapat pula maklumatnya. Ini sesuatu yang perlukan pemerhatian lah ni. Nanti tiba je pulaknya drop macam gitu tu. Jadi ni Jerman. Jerman pun kalau kita tengok ni peaknya pada sekitar berapa tu 70,000. 70,000. Ini kalau kita ambil dekat sini ni 10 sekarang dia lebih kurangnya 10,000. Kalau nak ambil 10% 7,000 dia belum sampai lah. Jadi memang Jerman ni masih lagi terkekal untuk nak menghabiskan lah. Dia belum dapat 10% daripada peak dia. Dia baru 10,000 sedangkan peak dia 70,000 sini. Jadi dia kena sampai kepada peringkat at least 7,000 ke 5,000 tu barulah dia dapat kira selamat lah. Kalau nak declare sebagai bebas daripada wabak tu mungkin lah. Apabila dia sudah capai sekitar 7,000 ke atau 5,000 kes aktif dia. Okey, ini pula Turki. Turki ni antara yang ini kira kelompok yang kedua lah. Yang kedua seperti mana Iran ke gitulah ya. Ni dia lebih kurangnya pada pertengahan Mac naik, lepas tu menurun. Sekarang ni belum lah lagi dia. Samalah macam ini ni kan. Dia lebih teruk lagi daripada Jerman lagi tu. Maknanya naik turun ni kan, mendata sikit kat sini ni aktif case-nya. Jadi yang ini Spain. Spain ni tengok ni. Ya. Maknanya tu awal Mac dia menaik dan lepas tu ni dia dah menurun, lepas tu naik semula. Ni ini ada penghampiran kepada kita. Dia dah turun sini naik semula. Dia tak tahu apa benda yang berlaku dekat Spain ni boleh naik semula ni. Macam kita ni. Ni Malaysia ni kan turun naik semula. Ni jadi Spain dengan kita ni ada kesamaan dari sudutnya menurun lepas tu naik semula. Jadi ini bila kita buat bandingan ya, Jerman, Turki, Spain, Malaysia ni. Jerman ni lebih cantik lah, dia lebih menurunnya jauh ke bawah kan. Turki, lepas tu Turki, Spain kita ni lebih kurang lah. Cuma Turki tak menaik semula. Spain dengan kita ni yang menaik semula ni. Jadi macam mana kita ni nak sampai kepada tahap yang macam tadi tu, yang kita hajatkan lah. Macam tu. Ini apa tu total confirm case kita nak buat bandingan dah. Malaysia, Norway kat bawah sini ni. Turki, Jerman, Spain tengok jauh. Kita tu jauh berbanding dengan tiga negara ni kan. Okey, ini satu yang special sikit ni. Iran. Iran ni dia naik lepas tu dia turun. Ni. Yang ini ni yang kita belajar ni. Dia naik, dia turun, lepas tu dia naik semula. Naik semula ni kerana di sini ni ada festival. Maknanya tahun baru Iran. Apa tu namanya itulah kan ya, maknanya perayaan tahun baru. Penduduk dia engkar dengan perintah kawalan, jadinya mereka berpesta, menonong naik semula. Lepas tu turun semula. Yang ini ni pada awal Mei ni
apa berlaku dekat sana ni, tak tahu pulanya kenapa dia boleh naik semulanya. Jadi aktif kes dia tengok ni, dia naik, ni kan nak turun sikit tapi tak sempat, dia naik lagi, dia turun, ni naik semula. Yang ini ni yang kita hari tu khawatir kerajaan Malaysia sambil mengeluarkan model kalau kita tak patuh masa nak perayaan raya hari tu, kalau kita tak patuh kita akan jadi macam ni. Itu sebagai satu pelajaran lah kepada rakyat Malaysia yang Kementerian Kesihatan ketengahkan supaya kita akur dengan SOP untuk sambutan hari raya. Alhamdulillah kita benda ni tak berlaku kepada kita. Sekarang ni pun dah hari keberapa raya ni kan. Hari ni hari Jumaat, maknanya dah dekat seminggu lah. Jadi kita kan Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat dan 6 hari. Hari ke-6 hari ni tak pula dia jadi macam ni. Alhamdulillah lah kan. Jadi yang ni pula ni kita buat bandingan. Negara yang paling tinggi kes positif COVID-19 ni adalah US, diikuti oleh Brazil, Rusia dan Itali. Macam mana bentuk graf aktif kes dia ni? US ni masih menonong naik je. Brazil pun masih menonong naik je macam ni kan. Rusia dah mula nampak macam nak mendata dan menurun. Itali dah bagus lah ni, dah adalah lebih kurang macam kita lah kesnya ni kan. Dah maknanya tu dah pertengahan jalan untuk nak menuju kepada bebas daripada wabak COVID-19 ni. Jadi bila gitu kita kena kenang kembali lah kita punya ni. Kita punya ni naik turun naik semula. Ni kita kena hati-hati macam mana gayanya kita untuk nak dapat macam 5 negara yang dah yang kita bincangkan tadi yang bebas daripada, sudah boleh dikatakan sebagai bebas daripada wabak coronavirus tu. New Zealand, Thailand, China, Korea kan. Jadi mudah-mudahan kita dapat mengikuti mereka lah untuk mengatakan bahawa Malaysia bebas daripada wabak coronavirus ni. Jadi kita tengok, kita teliti kes baru setiap hari di Malaysia ni kan peringkat awalnya ni kan menaik, kemudian fasa kedua PKP tu, fasa kedua dengan fasa ketiga PKP kita pun menurun kes kita. Kes baru setiap harinya tu menurun. Kemudian kita buat kelonggaran, berikan kelonggaran pada PKP keempat tu kan. PKP keempat kita akan buat kelonggaran, izinkan pelajar pulang, pelajar luar negara pulang ke tanah air, izinkan pekerja yang bekerja di Singapura balik. Lepas tu beberapa hari kemudian kita laksanakan PKPB yang mana banyak aktiviti-aktiviti perniagaan boleh bermulalah, maknanya boleh diaktifkan semula. Jadi akibatnya kita terganjak. Jadi kita tu akibatnya graf kita ni terganjak kepada yang merah daripada yang biru tu. Jadi di sini ni, tapi sebelum daripada hari raya ni kan, rupanya pihak Kementerian Kesihatan banyak membuat ujian. Terutamanya lepas tu pula pihak immigration membuat tangkapan parti pendagang asing tanpa izin tu kan, masuk ke dalam kem-kem tahanan mereka lah, kem-kem tahanan immigration yang berada di Semenyih, di Sepang dan juga di Bukit Jalil. Lepas tu Kementerian Kesihatan membuat ujian di kem-kem tersebut ya. Jadi banyaklah yang jadi positif. Nang ni yang kita terkejut tu kan. Akibat dia kan jadinya graf kita terganjak ke sana. Dia kan hari yang merah ni adalah hari raya. Jadi pada hari raya tu memanglah kesnya menaik. Kes baru menaik 60. Tapi bila hari raya kedua meloncat ke 172 dan hari berikutnya raya ketiga 187 tu kita jadi terkejut buruk. Ngeri betul sekali rupanya dianya adalah banyak kesnya tu, majoriti kes tu adalah daripada pendatang tanpa izin. Maknanya bukan warga negara lah yang berada di kem-kem tahanan immigration tu. Jadi mereka ni dah tidak bercampur dengan masyarakat ramai. Dia berada di dalam kem tersebut kan, sebelum dihantar pulang ke negara masing-masing. Jadi alhamdulillah lah kes sebenar kita, kes tempatan dan warga negara tu ni yang oranye ni, maknanya bawah. Yang ini ni. Jadi maknanya kita sudah berada di sini lah. Kita maknanya tu lebih kurangnya tu berapalah 10, 15, 20 gitu aja kes-kesnya ni kan. Jadi ini yang melibatkan warga negara kita. Warga negara dan tempatan ini. Jadi ini beza yang tinggi-tinggi ni, kes import, kes bukan warga negara,
termasuk majoritinya itu adalah yang di kamp-kamp seperti di kamp tahanan immigration di Sepang, Semenyih dan juga Bukit Jalil. Jadi alhamdulillah lah. Maknanya bukanlah kes kita, maknanya itu bukanlah disebabkan oleh masyarakat warga negara ni berpesta hari raya, bukan. Jadi itulah Jadi ini bila kita terjemahkan di dalam graf aktif kes ni kan, kes yang aktif ni begini bentuknya. Jadi kita dah berganjak daripada yang kelabu ni kepada yang biru ni, sekarang kepada yang merah ni lah. Jadi kalau katakanlah sekira-kira macam mana agaknya pattern graf aktif kes ni kita selanjutnya, apakah yang kelabu ni, apakah yang hijau ni, apakah yang kuning ni. Untuk nanti kemudian ni kita nak menyatakan bahawa Malaysia bebas daripada coronavirus. Kalau kita yang tertinggi tu peaknya 2,500, kalau ambil 10% maknanya 250 sekitar sini ni. Maknanya tu lebih kurangnya pada pertengahan ataupun hujung Julai baru kita boleh selamat. Kalau kita ambil yang inilah kes yang ini kan, maknanya pertengahan atau hujung Julai nanti baru kita dapat sekira-kira aktif kes itu 10% daripada kes tertinggi lah 2,500 ni. Jadi begitulah Jadi mudah-mudahan atas usaha kita bersama mematuhi SOP selama ni, jadi kita dapat terus mengawal merebaknya virus corona ni kan daripada terus mengancam negara kita. Dan kita harapkan pada hujung-hujung Jun nanti, masa bulan Julai ni kita dapat memerhati bila sebenarnya kita dapat dikatakan bebas, negara kita lah dapat dikatakan bebas daripada coronavirus. Jadi seolah-olahnya itu bila sekira-kiranya graf kita aktif kes ni dapat menyamai negara-negara seperti New Zealand, Thailand, pada China, Korea Selatan, macam itulah lebih kurangnya kan. Kita haraplah, kita harap yang terbaik untuk negara kita. Jadi mudah-mudahan berkat doa semua, mengharapkan pertolongan daripada Allah SWT, maka dalam masa terdekat secepat mungkinlah, harap-harap dalam bulan Julai nantilah, awal ke pertengahan ke hujungnya, kita dapatlah dapat menyatakan bahawa negara kita ini boleh dikatakan bebas daripada wabak coronavirus ni. Jadi sekian untuk perbincangan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.